Bapa kami yang di sorga, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, 我们在天上的父，我们正如刚才我们所唱的诗歌， kami rindu untuk disempurnakan. 主啊，我们渴望能够被你使我们得以完全， Kami mau dibentuk oleh-Mu. 我们愿意被你所塑造。 Seiring Jumat Agung dan Paskah semakin mendekat, 这个受难节已经复活节已经靠近了， berikan juga kami hati yang mau mendekat kepadamu. 主啊，求主你赐给我们有一个亲近你的心， Tolong kami Tuhan sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau seperti yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. 主啊，求主你帮助我们，就像你在你的圣经里所对我们说的话，我们愿意真正的像你。 Biarlah kami boleh melihat kemuliaan-Mu dan sungguh-sungguh menyembah-Mu. 主啊，让我们能够看到你的荣耀，使我们能够真心的、诚心实意的来敬拜你。 Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan maupun kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di dalam segala keterbatasan. 主啊，你使用这2位有限的仆人传达你的信息，也求神你祝福每一位在座的弟兄姐妹能够听你的话语。 Tuhan berbicaralah kepada setiap kami dan kiranya Injil-Mu boleh mengubahkan kami. 主啊，求你对我们每个说话，让你的福音能够改变我们每一个人的心。 Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 我们感谢你，我们奉主耶稣基督的名祷告，阿门。 Ya, sekali lagi selamat pagi, siang Bapak Ibu. 弟兄姐妹们午安。 Ya, tidak terasa sudah siang ya. 不知不觉呢就已经中午了。 Bersyukur hari ini kita kembali dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. 我们很感恩，今天中午我们能够在一起了来默想神的话语。 Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Remember, He is true King. Ingatlah dia Raja yang sejati. 今天我们的主题是记住他是真正的王。 Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16 saja. 我们一起来看约翰福音12章第12到19节。 Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. 约翰福音12章第12到19节。 Saya akan membacakan pertama di dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti juga akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文读，然后用中文读。 Sambil membaca, Bapak Ibu coba bayangkan jika Bapak Ibu berada di dalam situasi firman Tuhan yang akan dibacakan. 我们一边读一边想象呢，在当时的情形。 Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. 约翰福音12章第12到第16节。 Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. 第二天，有许多人上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何塞那，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个炉鸡，就骑上，如经上所记的说：“西安的民哪，不要惧怕，你的王骑着驴鸡来了。”这些是门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. 我们读经到此。 Ya, Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang raja, saya yakin kita semua tahu raja itu kurang lebih seperti apa. 当谈到这个国王的话，我们相信大家呢对这个国王呢都有一点的印象。 Jika Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa lihat di layar. 如果我们忘记了，我们可以看这个视频。 Yang suka nonton Chinese drama atau Korean drama gitu ya, rajanya mungkin ganteng-ganteng, gagah-gagah.
如果我们喜欢看韩剧呢，还是中国的这个古代的这个皇帝的时候呢，我们都看到呢，这些国王呢，他们都是非常的这个雄伟、很辉煌的。Biasanya seorang raja digambarkan seperti apa sih? 通常呢，这个君王呢，是被描述是怎样的呢？ Biasanya punya mahkota dan bajunya bagus. 当然，他是戴着王冠的，而且他是穿着这个王袍的， Dia punya kuasa. 他有这个权柄。 Ada raja-raja yang baik, tapi di dalam drama maupun kehidupan nyata ada juga raja-raja yang tidak baik. 在这个有时候呢，有些国王是好的，但是在这个电视剧当中呢，有些国王呢是残暴的，很凶恶的。 Tapi bagaimanapun seorang raja itu diharapkan pastinya bisa memimpin rakyat dengan baik, betul ya? 当然呢，身为一个国王呢，百姓都希望呢，他的国王带领他的百姓呢，是过着国泰民安的生活。 Ketika ada musuh menyerang, 当这个有敌人来攻击的时候， seorang raja diharapkan membuat keputusan atau bahkan ikut terjun ke dalam peperangan. 希望这个国王能够做这个决定，然后呢，带领他的这个百姓来出去战场来去征战。 Seorang raja perlu menjamin kemenangan rakyatnya. 那么这个国王必须要保证呢，他的百姓是胜利的、战胜的。 Nah saudara, saya pikir ini jugalah yang jadi harapan orang-orang Yahudi kepada Yesus. 我相信呢，这也是呢犹太人呢对耶稣的一个期盼。 Sekian lama orang-orang Yahudi hidup di bawah penjajahan orang Romawi. 因为呢，这个犹太人呢已经在罗马帝国的政权之下过了一段很长的时间。 Mereka pengen hidup bebas. 他们希望得着自由， Mereka pengen lebih sejahtera. 他们希望得着这个太平。 Nah, waktu itu 3 tahun terakhir mereka tuh melihat ada seorang pribadi yang berbeda. 然后呢，在这个3年之中，他们看到一位呢不一样的一个位格。 Pribadi ini berbeda dari pemerintah Romawi maupun para pemimpin agama. 那么这位位格呢，不同于当时的这个罗马的这个政府，或者是其他的这些的君王。 Pribadi ini bisa melakukan banyak mujizat, 这个位格呢，能够行很多的神迹， mengajar dengan penuh wibawa, 而且带着这个权柄、权力来教导。 dan bahkan baru-baru itu dia membangkitkan orang 甚 yang 至 sudah 呢， mati. 甚至呢，最近呢，他能够让死人复活。 Saudara tahu siapa pribadi itu? 那么弟兄姐妹们，你们知道这个位格是谁吗？ Siapa Bapak Ibu? 谁？ Yesus, betul. Tidak lain dan tidak bukan. 那么呢，他就是主耶稣。 Saudara, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta dari antara orang mati. 这个主耶稣当把这个马大、玛利亚的这个兄弟呢，拉撒路呢，使他从死里复活了。 Berita ini tentu membuat seluruh Israel jadi gempar. Yesus tuh jadi viral. 那么呢，这个消息呢，让整个犹太人轰动了，耶稣呢的名声就传遍了。 Apalagi hari Paskah waktu itu sudah dekat. 因为呢，当时呢靠近逾越节了。 Nah waktu itu saudara, ketika hari Paskah, jutaan orang datang ke kota Yerusalem. 因为呢，在这个逾越节呢，上百万的这个以色列人呢，都会到这个耶路撒冷去过节。 Saudara bayangkan banyak sekali orang yang mencari-cari Tuhan Yesus. 我们可以想象呢，很多人呢就去寻找主耶稣。 Mereka pengen lihat Yesus yang membangkitkan orang mati, dan juga mereka pengen lihat Lazarus. 因为呢，他们想看呢，能够让死人复活的这个主耶稣，以及他们想要看这个拉撒路。 Karena itu begitu mereka dengar Yesus ini OTW Yerusalem, wah mereka tanpa tunggu panjang langsung berlari untuk menyongsong dia. 所以当他们听见主耶稣要上耶路撒冷的时候呢，他们就很快的去迎接了主耶稣。 Mereka membawa daun palem dan juga berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. 他们拿着棕树枝出来迎接他，喊着说：“何塞那，奉主名来的以色列王是应当称颂的。” Nah saudara, daun palem dan sorakan orang Yahudi ini punya makna. 那么这个棕树枝呢，还有这个以色列所称呼的这个口号呢，是有这个意义的。 Ini menyimbolkan satu harapan nasionalis, harapan bangsa Yahudi akan seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan orang Romawi. 就是呢，以色列人们希望呢有一个救世主来，能够带领他们脱离罗马帝国的这个权势的契约之下。 Tapi apakah Tuhan Yesus datang seperti harapan mereka?
但是主耶稣来呢，是否是顺着他们的期盼呢？ Seperti sebuah plot twist dalam sebuah cerita, 就如呢一个故事， Yohanes mencatat kemudian Yesus menemukan seekor keledai dan naik ke atasnya. 然后呢，就是约翰呢看见了一只驴驹呢，然后就骑上它。 Bapak Ibu, hewan tunggangan pada zaman itu adalah satu simbol yang sangat penting. 因为在当时呢，这个兽呢，对当时的这个百姓来说，是一个有很大的意义的。 Hewan tunggangan menyimbolkan karakter seseorang atau tujuan kedatangan seseorang. 那么这个驴驹呢，是代表这个人的这个位格以及他来到世上的这个目的。 Nah saudara, kalau Yesus mau datang seperti raja yang diharapkan oleh orang Yahudi, 如果呢主耶稣的到来呢，就像以赛人所期盼的这个君王， harusnya mungkin dia memilih hewan yang lebih keren gitu ya, seperti kuda. 那么他应该呢骑上呢更漂亮的这个雄尊的这个东西，就像马，就是马。 Mana ada orang yang mau berperang lalu pilihnya keledai. 怎么可能呢要去打仗呢，竟然骑上这个驴驹呢？ Nah tapi saudara, inilah bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. 但是弟兄姐妹们，这就是我们一起要思考的事情。 Raja seperti apa Yesus itu? 那么主耶稣呢，到底是像怎么样的一个君王呢？ Saudara, mari kita lanjutkan perenungan kita. 我们再次的下去默想。 Yohanes mencatat bahwa tindakan Tuhan Yesus ini menggenapi sebuah nubuatan di dalam perjanjian lama. 那么约翰记载呢，主耶稣的这个到来，他的这个像就是预言了这个在旧约圣经所记载的预言。 Nubuatan ini berbunyi, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. 所以呢，这段经文是说，mana ya? Yesaya ya. Ya. 在以赛亚书44章第9节，报好信息给西安的门啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要激励扬声。 不要惧怕，对犹大的城邑说：“看哪，你们的神。” Ya, saudara, dari nubuatan ini adalah beberapa hal yang menarik. 然后从这个预言当中呢，有几件呢很有趣的事情。 Saudara, pertama, Tuhan menyebut orang-orang Israel dengan sebutan Putri Sion. 然后呢，在中文的这个翻译当中呢，并不是说女子，乃是说西安的民呐。 Di dalam perjanjian lama, sebutan ini merujuk kepada orang-orang Yerusalem, khususnya ketika mereka sedang tertindas atau jatuh. 那么这个名词呢，特别是对这个耶路撒冷的人，就是呢，他们是被欺压的人。 Sebutan ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan 那么 umatnya. 这个称呼呢，是说呢，主耶稣能够看顾那些被欺压的人。 Nah kemudian kita lihat lagi ya, ternyata dari perjanjian lama sudah dinubuatkan Yesus itu akan menunggangi seekor keledai. 然后在这个圣经呢也预言呢，主耶稣要骑着一只的驴驹。 Keledai pada waktu itu dipandang sebagai hewan dari seseorang yang pendamai. 那么这个驴驹呢，骑着驴驹的人呢，是象征这个人是带着这个和平的。 Keledai biasa digunakan oleh seorang nabi atau seseorang yang statusnya penting tapi datang dengan tujuan damai. 那呢，这个骑着驴驹的人是代表的，他是一个带来和平的人。 Saudara, apa yang mau ditunjukkan dari pemilihan ini? 那么从这个选择当中呢，到底有什么意义呢？ Ini menunjukkan Yesus itu menaruh perhatian pada hal yang lebih dalam dari sekedar penderitaan umatnya. 从这件事情当中，我们看到主耶稣呢所看顾的，就是呢这个以色列人呢受遭这个欺压的时候，他们更重大、最需要的这个问题。 Sebagai raja yang sejati, raja yang menciptakan manusia dan berkuasa atas hidup manusia, 他是真正的君王，而且他是创造我们人类的君王。 dia tahu akar segala penderitaan manusia. 他知道呢，我们人类呢这个罪的根源。 Penderitaan bangsa Israel maupun kita 这个以色列人的这个痛苦，以及我们人类现今人的这个苦难， itu bukan hanya disebabkan oleh penjajahan, oleh kemiskinan, oleh ketidakadilan.
而不是呢因为受到呢不公平的待遇，或者是我们受到人的这个欺压，或者是被人所统治。Saudara, akar penderitaan kita tidak bisa diselesaikan dengan perang, dengan uang, dengan kekuatan manusia. 我们罪的根源呢是无法以战争呢，或者是人的能力来去解决的。Apa akar penderitaan kita, saudara? 弟兄姐妹们，我们的罪的根源是什么呢？ Ya, dosa. 就是罪。 Saudara, kita perlu ingat dosa itu bukan sekedar kelemahan. 弟兄姐妹们，我必须要记得呢，这个罪呢，不只是一个软弱，一个弱点。 Dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan yang patut dihukum. 那么呢，这个罪呢，就是我们背离了上帝，我们本该受惩罚的。 Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa 因为我们已经陷入了这个罪中， dan kita layak untuk dihukum. 所以我们配得受到上帝的惩罚。 Saudara, dosa memperbudak kita. 这么罪呢，使我们成为奴役了。 Dosa menghancurkan relasi kita dengan Tuhan, dengan orang lain, dan bahkan dengan diri sendiri. 这个罪呢，破坏了我们与上帝之间的关系，也破坏了我们人与人之间的关系，也破坏了我们自己。 Dosa sedalam itu, seserius itu, semerusak itu. 那么这个罪呢，是何等的严肃，而且它这个破坏力也很大。 Dan saudara, kita tahu upah dosa adalah maut. 因为我们知道罪的工价就是死。 Saudara, Tuhan tidak suka dengan dosa. 弟兄姐妹们，上帝并不喜欢罪。 Tapi ketika kita melihat, Tuhan melihat kita yang dijerat oleh dosa, 但是呢，当上帝看到我们被罪捆绑的时候， yang timbul dalam hatinya justru adalah belas kasihan. 那么在上帝的内心所产生的就是他怜悯我们。 Karena itu saudara, dia datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. 所以呢，我们的主来到这个世界呢，是以带着这个和平的君王， Dia mau membawa damai di dalam relasi kita dengan Tuhan. 就是他将这个和平赐给我们，让我们能够与上帝呢重新呢建立关系。 Nah saudara, pemilihan keledai ini juga menunjukkan karakter Tuhan Yesus. 那么呢，选择这个驴驹呢，也是代表了主耶稣的这个品格。 Sekalipun Tuhan Yesus ada raja di atas segala raja, raja yang kudus, raja yang mau bikin apa aja tuh bisa. 那么虽然主耶稣他是万王之王，他都能够做任何的事情， Dia justru memilih datang dengan segala kerendahan. 但是他是带着这个卑微来到这个世界， Dia bukan datang dengan cara kekerasan. 他并不是带着这个暴力来到这个世界， Dia tahu masalah kita tidak bisa diselesaikan dengan perang. 因为他知道呢，我们的问题呢不能够以征战来去解决的。 Sebaliknya dia justru datang merendahkan diri dan melayani kita. 反之呢，他来呢是带着谦卑的来到这个世界，而且他要服侍我们。 Dia membasuh kaki para muridnya, dia berdoa bagi orang-orang percaya. 而且呢，他洗门徒的脚，而且为信他的人来祷告。 Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, merangkul yang lemah. 而且呢，他扶住那个软弱的人，他也医治那些有病的人。 Dan bahkan puncaknya dia mati di atas kayu salib. 而且在最高峰的时候，他上了的十字架，而且死在十字架上。 Saudara, ini menunjukkan bahwa raja yang kita punya adalah raja yang menghamba. 所以呢，我们知道我们的王呢，乃是一个愿意成为这个奴仆的君王， Raja yang begitu penuh kasih. 就是充满着爱心的王。 Raja yang mau datang untuk membebaskan kita. 那么这个王呢，是要来到这个世界，需要使我们得做释放、得做自由的王。 Saudara, firman Tuhan pagi ini mau mengajak kita untuk merenungkan setidaknya dua hal. 弟兄姐妹们，今天神的话语至少呢带领我们能够思想的两个的问题。 Saudara, yang pertama adalah apakah kita menyadari bahwa sebenarnya masalah utama kita di dalam dunia ini adalah dosa? 那么我们是否意识到呢，在这个世界上呢，我们最主要的问题呢是什么呢？就是罪。 Inilah alasan kedatangan Tuhan Yesus. 这就是主耶稣来到这个世上的这个理由。 Saudara, banyak orang mengira masalah yang terbesar di dalam hidup mereka adalah soal keuangan, kekuasaan, reputasi. 很多世俗的人呢，都认为呢，在这个世界上呢，他们最大的问题就是关于金钱、他们的名誉，或者是他们的地位，或是这个钱势。
Karena itu tidak heran banyak orang menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari uang. 所以呢，很多人呢就是费尽心机的，花了很多的精力呢来去赚钱。 Banyak orang berusaha keras untuk dapat jabatan tertentu. 很多人呢，很努力的，为了是要得到某一个的职位， Bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk terlihat baik di depan orang. 甚至呢，他们会布置手段，让别人看见呢，他们是一个好人。 Sedihnya tidak jarang kita sebagai orang Kristen juga punya cara pikir yang sama. 最可悲的是呢，我们身为基督徒呢，同样有时候呢，也会有这样的想法。 Kita mengaku kita ini anak-anak Tuhan. 我们承认呢，我们是上帝的儿女， Tapi jauh di dalam hati kita tidak percaya bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. 但是在我们的内心深处呢，并没有深深的感受到呢，是上帝是真正的爱我们。 Di dalam hidup kita sehari-hari kita kurang menikmati Kristus. 在我们的每一天的生活当中，我们很少享受主。 Kita gak ngerti seberapa indahnya anugerah keselamatan yang sudah kita terima. 因为我们不明白呢，我们所领受的这个恩典呢，是何等的美好的恩典。 Akibatnya apa, saudara? 那么它的结果是什么呢？ Terkadang kita berusaha untuk mencukupkan kebutuhan kita dengan kekuatan kita sendiri. 很多时候呢，我们是靠着人的能力来供应我们自己本身的需要。 Kita cari kasih, 我们去寻找爱， penerimaan, 我们接受别人的认同接纳我们， rasa aman, 我们希望有这个安全感， bukan sama Tuhan. 不是主。 Sedihnya kita hanya cari itu dari berkat-berkat Tuhan. 那么最悲伤的就是我们只是寻求主的祝福， Kita cari rasa aman dengan bekerja setengah mati. 就是呢，我们呢很努力的去工作呢，是为了要得到这个安全。 Kita mencari penerimaan dari teman-teman kita. 我们希望得到别人的朋友们的认同接纳我们， Kita mencari hormat dari keluarga kita. 我们希望得到我们家人的尊重， Oh, saudara masih banyak lagi. 还有很多其他的。 Saudara tentu tidak salah untuk mencari hal-hal baik dari Tuhan. 当然呢，我们要从主那里得到这些好事呢，并没有错的。 Tuhan juga mau kok kita menikmati Dia lewat berkat-berkat-Nya. 上帝也希望呢，透过他所赐的福呢，我们能够享受它。 Tapi saudara, yang salah adalah ketika kita menjadikan berkat-berkat Tuhan sebagai yang paling utama. 但是呢，最主要的就是不应该的，就是我们只是要寻求呢主的祝福，而且是成为我们的最主要。 Kita merasa dengan punya uang, usaha yang lancar, teman-teman, hal-hal yang baik itu hidup kita aman-aman saja. 我们认为呢，我们说是有了钱，是有很多的金钱呢，我们的生活呢，最过得很安稳的。 Ketika kita merasa kurang, kita datang kepada Tuhan hanya untuk meminta berkat-Nya, bukan meminta kehadiran Tuhan. 所以，当我们缺乏的时候，我们只是来到主的面前，只是恳求神祝福我们，祈求这是他的祝福。 Kita salah fokus untuk mengejar atau menyelesaikan masalah-masalah yang kelihatan. 那么，我们已经错误了，我们的焦点就是我们本身最大的问题。 Tapi lupa bahwa ada dosa yang harus kita bereskan bersama dengan Tuhan. 但是，已经忘记了我们应该跟主一起来去解决我们的罪。 Kita hanya fokus pada yang kelihatan, tapi lupa memperhatikan apa yang lebih dalam yang tidak kelihatan. 但是呢，因为我们只是专注于这个眼睛所看见的事，我们忘记了我们内心深处呢最重要的事情。 Saudara, karena itu kita perlu kembali diingatkan oleh firman Tuhan pagi ini. 所以今天早上我们需要主的话语再次的提醒我们， Yesus datang sebagai Raja Damai untuk membebaskan kita dari dosa. 主耶稣来是成为这个和平君王，他要解决我们一切的罪。 Saudara, itulah kenapa Yesus tidak datang dengan sebagai raja yang bergelimang harta. 所以呢，主耶稣的到来，并不是带着很多的这金钱财富到来。 Yesus tidak datang sebagai raja yang tinggi kekuasaannya dan mulia reputasinya. 所以主耶稣的带来呢，并不是带着很好的这个名义，或者是带着一个荣华富贵到来这个世界。 Sebaliknya dia menghamba supaya manusia ngerti bahwa dia mau datang membawa damai antara kita dengan Tuhan. 所以他以奴仆的形象来到这个世界，好让我们能够明白他，我们认识他。 Saudara, inilah yang paling penting, relasi dengan Tuhan yang akan kita bawa sampai kekekalan. 所以这是最重要的这个跟主的交通，因为这些能够把我们进入这个永恒。 Harta, popularitas, keluarga, semuanya bersifat fana. 那么这个财富呢，这个名义呢，一切都是暂时的。
Saudara, kita tidak tahu waktu kita berapa lama di dunia ini. 弟兄姐妹们，我们不知道我们这个活在这个世上呢，会活得多久，会活到几岁。 Karena itu selama kita masih diberi kesempatan hidup, 所以当上帝赐给我们机会还活在这个世上的时候， yuk coba kita renungkan di mana fokus hidup kita selama ini. 那么呢，我们在这能不能想呢？这一向以来呢，我们生活的焦点是什么呢？ Mana lebih berharga bagi kita, kenyamanan hidup atau relasi yang sudah benar dengan Tuhan? 那么呢，什么是成为我们的焦点呢？是跟上帝呢，这个上帝呢建立这个关系呢，或者是我们过得很好的这个很丰盛的这个生活？ Ini akan menentukan bagaimana cara kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. 那么呢，这就是决定了我们活在这个罪恶的世界上的这个想法。 Saudara, berkaitan dengan hal ini, maka hal kedua yang akan kita renungkan adalah 所以第二件事我们所要思考的就是呢， bagaimana seharusnya respons kita terhadap kedatangan Yesus Sang Raja yang sejati ini. 就是呢，我们如何来去回应呢？这个真正的君王来到这个世上。 Saudara, Tuhan Yesus itu datang kepada kita bukan seperti seorang raja yang sangat tinggi dan kita ini rakyat yang sangat rendah. 那么呢，主耶稣的到来呢，并不是带着他是高高在上的君王，而我们就是一个很平凡、很卑微的人。 Saudara, bayangkan kalau di dalam drama-drama begitu ya. 如果我们可以想象，在电视剧呢，这些国王都是这样的这个表现的。 Ketika seorang rakyat mau menghadap raja itu kan benar-benar penuh dengan ketakutan, mau ngomong aja susah apalagi mau minta sesuatu. 那么一个平民呢，来去见国王的话，他就是很困难，而且来到这个国王的面前都是战战兢兢的，要说话都非常的困难。 Tapi saudara, raja yang kita miliki ini bahkan rela turun sama jadi kayak kita. 但是我们所敬拜、所认识的君王，他愿意像我们一样， Dia menyebut kita sebagai sahabatnya. 他称呼我们为朋友。 Dan karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, kita jadi anak-anak Tuhan. 而且主耶稣为我们所做的，以致我们能够成为上帝的儿女。 Saudara, jadi anak Tuhan apakah berarti hidup akan selalu lancar? 弟兄姐妹们，成为上帝的儿女，是否我们的生活是一帆风顺的呢？ Apakah yang Tuhan janjikan adalah kita selalu jadi kepala dan bukan ekor? 是否呢？主曾经应许我们成为头，不是成为尾。 Saudara, bukan itu. 弟兄姐妹们，并不是这样的。 Menjadi anak Tuhan berarti kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. 成为上帝的儿女，就是意味着我们可以随时随地的来到主的面前。 Kita bisa yakin kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, selalu mengasihi kita, baik itu dalam suka maupun duka, ketika kita bahagia maupun menderita. 我们可以深信呢，当主与我们同在，无论我们是在顺境，或是在逆境，或者是我们是在喜乐，或者在忧伤当中。 Saudara, inilah raja kita. 弟兄姐妹们，这就是我们的君王。 Raja yang kepada kita yang masih bergumul di dalam dosa, dia berkata, 那么，当我们还在罪恶当中，当我们还在挣扎的时候呢，我们的君王是这么的说： jangan takut. 不要惧怕， Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来， Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 我就使你们得安息。 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. 我心里柔和谦卑，你们当负我的耳，学我的样式。 Karena apa, saudara? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. 因为呢，我们的主是柔和谦卑的， Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 那么你们的心里就必得享安息。 Saudara, maukah kita menyambut undangan Tuhan ini dengan kembali datang kepadanya? 弟兄姐妹们，是否我们愿意接受主的邀请呢？再次的来到主的面前。 Saudara, dia menantikan kita datang dan mengakui bahwa memang kita tidak berdaya untuk menghadapi dosa. 是的，他来到我们的他让我们来到他的面前。是的，我们对我们的罪呢是毫无能力的。 Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. 我们无法改变我们自己， Kita gak akan bisa melalui setiap masalah dengan kekuatan kita sendiri. 我们无法靠我们自己的能力来去面对各样的问题。 Saudara, mau gak kita datang dan mengakui kepada Raja kita? Maukah kita datang dan mengakui ini kepada Raja kita? 是否我们愿意来到主的面前，来向主认罪，或者是来向主诉说我们一切的这个困难？ Maukah kita membuka hati untuk melihat dalam hal apa kita perlu bertobat?
是否呢？我们愿意敞开我们的心门，看见呢，我们有什么事情呢？有什么的罪是需要悔改的？ Dan mau nggak kita kembali menyerahkan hidup kita seluruhnya sebagai persembahan yang terbaik bagi Raja kita? 是否我们愿意将我们整个生命呢，献给主，而且呢，把它当上呢是最好的献给主？ Saudara, menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita itu dimulai dari hal-hal kecil. 弟兄姐妹们，让主耶稣成为我们心中的王，是要从小事上开始的。 Misalnya ketika kita bekerja, melakukan berbagai aktivitas, kita memulai dengan doa. 那么呢，就是通常呢，我们在做各样的事情，或者在做各样工作的时候，我们先开始祷告。 Kita mengakui bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan, kita butuh Tuhan. 我们要承认呢，我们离了主，什么都不能够做，没有主，我们什么都做不成。 Dan kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan aku lakuin ini bukan demi kepuasanku sendiri saja. 我们要向主说呢，我做这件事情呢，并不是只是要满足我自己而已。 Aku bekerja, belajar, melayani, bukan supaya dilihat orang, tapi supaya Tuhan Rajaku dimuliakan. 我做一切的事情，我去侍奉、去工作呢，并不是要别人看见，乃是我做这些事情要使主的名得着荣耀。 Saudara, merajakan Tuhan Yesus berarti ketika ada masalah kita datang sama Tuhan. 就是呢，说当我们让主成为我们的王的时候呢，就是说呢，当我们有问题的时候，面对困难的时候，我们愿意来到主的面前，向他诉说。 Kita bukan lari atau sebaliknya panik sendiri mencari solusi sendiri. 我们并不是逃避这些问题呢，或者是呢，自己找出路。 Tapi dengan rendah hati kita mengakui, iya Tuhan saya gak bisa dan saya butuh Tuhan. 然后我们要从心里面承认说，我实在无法去应付这些事情，主，我们需要你帮助我。 Bagaimana lagi caranya kita betul-betul menempatkan Kristus di tahta hati kita? 我们如何把主呢我们如何让主成为我们心中的王呢？ Ketika ada godaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur. 若是呢，有这些诱惑呢，让我们以不诚实呢、不正当的手段呢，去做这些的东西的时候， Ketika ada tawaran seperti ini, kita belajar untuk tetap berintegritas. Kita belajar untuk tetap berintegritas. 就是呢，面对那些不好的事情，我们仍然要持守我们的诚信，这个诚实。 Kita ingat bahwa yang punya hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan. 那么我们要谨记呢，我们的生命不再是属于我们自己，乃是属于主的。 Ketika kita berkonflik atau beda pendapat sama orang lain, 当我们与别人呢发生的这个冲突，或者是与别人的意见不同的时候， kita belajar merajakan Yesus dengan pertama-tama diam dan mendengarkan Dia. 然后我们让主耶稣成为我们的王。首先，我们要听主对我们所说的话。 Kita belajar mendengarkan orang, mendengarkan diri kita sendiri. 我们要学习呢，听别人的建议，也要听我们自己内心所说的话。 Kita tidak cepat untuk berkata-kata, tidak cepat untuk marah. 而且呢，我们不要快快的发怒呢，不要快快的去动怒。 Saudara, bagaimana merajakan Yesus dengan waktu kita? 然后弟兄姐妹们，我们如何用这个时间，让这个主成为我们生命的王？ Di tengah kesibukan kita belajar bukan untuk menyisakan, tapi untuk menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. 所以呢，我们跟主呢建立关系呢，与他祷告呢，并不是用那些剩下的时间，乃是呢，我们要抽出时间与主来亲近。 Saudara, ini saya tahu bukan hal yang mudah dan saya pun masih belajar dalam hal ini. 弟兄姐妹们，我知道呢，这不是一件容易的事情。 这件事情呢，我仍然还是在学习当中。 Saudara, bagaimana lagi caranya? 还有呢，什么的方法呢？ Kita berjuang dengan kekuatan Roh Kudus untuk melepaskan dosa-dosa favorit kita. 我们恳求圣灵来帮助我们，使我们能够脱离这些的罪恶。 Entah itu insecurity kita, rasa tidak aman kita yang tidak sehat. 就是呢，我们感觉到我们这个不安全感。 Entah itu keserakahan atau keinginan untuk diterima yang tidak sehat. 就是呢，我们有这个贪婪呢，或者是我们想要得做呢别人呢不健康不好的这个认同。 Kita merajakan Tuhan Yesus dengan memberikan diri kita diselidiki oleh Tuhan dan diubah oleh Tuhan. 然后呢，我们要让主耶稣成为我们的王，那么我们要恳求主监察我们。 Saudara boleh nanti renungkan sendiri bagaimana kita belajar merajakan Tuhan Yesus dalam hidup kita 我 sendiri-sendiri. 们可以自己的默想，我们如何要让主成为我们生命中
的王。 Tapi intinya ini bukan soal tindakan di luar, 但是它的中心点呢，并不是呢在外表的这个行动， tapi lahir dari hati yang betul-betul sudah sadar Yesus sudah menyelesaikan masalah terbesar kita yaitu dosa. 但是我们乃是要心中真正的感觉到，主已经为我们解决了最大的问题，就是罪。 Hati yang betul-betul bersyukur sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah dibebaskan. 就是我们心里要充满着这个感恩，这个感恩是真正的从内心的感恩，就是主已经为我们解决了我们很大的这个问题，就是罪。 Karena itu kita mau dibentuk di dalam seluruh pikiran kita. 所以呢，在我们整个思想当中，我们愿意主，也恳求主塑造我们。 Persepsi, motivasi, tindakan kita itu semuanya dibentuk sesuai dengan kehendak Raja kita. 就是呢，让主呢塑造我们，让我们一切的心思意念呢，都合乎主的心意。 Saudara, sebuah nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12, saya mau ajak kita baca bersama-sama. 然后呢，这个使徒保罗勉励他的信徒呢，这一段经文是记载在罗马书。 Ya, pertama kita baca sama-sama dalam Indonesia, kemudian nanti yang Mandarin bersama-sama dengan penerjemah. 然后先用印尼文读，然后中文读。 Baik, 3, 2, 1. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 罗马书第6章11到13节，这样你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当作自己是活的，也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。 Saudara, biarlah hidup kita ini kita persembahkan bagi Tuhan. 弟兄姐妹们，但愿呢，我们将我们的生命献给主。 Semua anggota tubuh kita, bahkan yang tidak kelihatan sekalipun, kita kasih buat Tuhan. 我们整个这个肢体呢，或者是没有看见的，我们都把它献给主。 Dia Raja yang sejati, yang sudah mengasihi kita, dan dia mau memberikan yang terbaik bagi kita. 但愿呢，已经拯救我们的主，愿意将最好的赐给我们。 Dan biarlah seperti Yesus Sang Raja Damai yang mengasihi kita dan membebaskan kita dari dosa. 就是呢，这个主耶稣呢，这个和平的资金，他已经使我们从罪的捆绑当中得做释放了。 Kita juga meneladaninya dengan menjadi pembawa damai. Kita juga meneladaninya dengan membawa damai. 我们要效法他，让我们能够将这个和平呢，也传给别人。 Kita belajar untuk mengasihi orang lain. 我们呢，学习呢去爱别人。 Sehingga saudara lewat hidup kita seluruh dunia mengenal Tuhan dan mengikut Dia. 好让呢，借着我们这个好行为呢，能够将一切荣耀归给我们在天上的父。 Mau saudara? 弟兄姐妹们，你们愿意吗？ Mari kita jadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. 让我们在生命当中，让主成为我们心中的王。 Amin. 阿门。 Mari kita sama-sama tundukkan kepala saat ini. 我们一起低头。 Mari sejenak kita renungkan bagaimana kita selama ini melihat dan mengikut Tuhan. 然后再次的默想这一向以来，我们如何看主，如何跟随主。 Apakah sungguh-sungguh Kristus sudah jadi Raja di dalam hati kita? 是否主已经成为我们生命中真正的王？ Apakah kita bisa melihat bahwa Dia Raja yang betul-betul mengasihi kita? 是否我们已经晓得呢？主是真正的爱我们？ Adakah hal yang masih sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan? 是否呢？还有些事让我们很难交托给主？ Mari mengobrol dengan Tuhan tentang perenungan firman Tuhan kita siang ini. 让我们在这个中午呢，我们听神的话，也让我们与主来聊天。
Ya Tuhan Allah kami yang baik, 主啊，我们良善的上帝， kami mengakui terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Raja. 很多时候我们竟然忘记了你是君王， Kami lupa Engkau berkuasa atas hidup kami. 我们忘掉了是你掌管我们生命的这个主。 Kami juga tidak bisa melihat Engkau sebagai Raja yang mau datang bagi kami. 我们也无法看到你是个君王，是为着我们来到这个世界。 Tuhan, terkadang kami hidup seolah-olah hidup ini adalah punya kami sendiri. 很多时候我们所过的生活，好像这个生命，我们的生活是属于我们自己的。 Kami sibuk supaya mencukupkan hidup yang kami pikir kami inginkan. 我们呢所过的生活，就是希望呢能够满足我们的私欲。 Kami berusaha menggapai cita-cita dan tujuan-tujuan kami. 我们希望能够达到我们自己的愿望，或者是我们的目标。 Kami lupa bahwa ini bukan yang terutama. 主，我们忘掉了，这不是我们生命中的首要。 Tuhan, terima kasih karena ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah datang. 主，我们要向你献上感恩，因为当我们还做罪人的时候，你已经来到这个世界。 Bahkan ketika kami gagal untuk merajakan Engkau, Engkau tetap mengasihi kami. 很多时候呢，我们并没有把你当成君王，这是我们承认我们自己的失败，但是你仍然愿意爱我们。 Tuhan, pagi ini kami mau kembali datang kepadamu. 主啊，今天早上我们愿意再次来到你的面前。 Kami rindu untuk hidup di bawah naungan-Mu. 主，我们渴望呢活在你这个翅膀的荫下， Karena Engkau Raja yang juga adalah gembala yang baik. 因为你是和平之君，而且呢你是良善的这个君王。 Engkau menuntun kami melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kami dengan baik. 主啊，你用各样的事情在生活上引导我们， Tujuan dan rancangan-Mu adalah yang paling sempurna. 你的旨意和你的目标呢是最完美的。 Tuhan, tolong kami untuk menundukkan diri kami. 主，你帮助我们愿意降服在你的脚下， Dalam segala hal yang kami lakukan, kami pikirkan, kami rasakan, 我们所做的各样的事情，无论是我们所行的，或者是我们所想的， tolong kami untuk mengingat Engkau dan merajakan Engkau. 主啊，求主你帮助我们人，让我们谨记你是我们生命的王。 Tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. 主，你帮助我们真正的为主而活。 Kuatkan kami Tuhan, kami tidak mungkin bisa dengan kekuatan kami sendiri. 主啊，求你使我们坚强，因为我们无法靠自己去做这些事情。 Ingatkan kami, tegur kami, tolong kami. 主啊，你提醒我们、支配我们、帮助我们。 Sampai nanti Tuhan tiba waktunya kami menyembah Engkau di dalam kekekalan. 主啊，直到有一天我们能够在永恒里来敬拜你。 Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. 主，我们感谢你。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。